Kenalan tentang quantum metal. Saya nak tahu ada ke orang baru pada malam ni? Kalau ada, tolong jawab saya. Dan daripada Saya mana? Daripada mana? Tolong chat saya dan daripada mana? Ya, selamat datang. Terima kasih ya Afif, tolong hostkan awal tadi. Selamat datang Cik Anijit. Selamat datang Nuta Milah. Daripada mana ni ya? Afif daripada JB, saya tahu. Selamat datang Cik Nut. Okey. Oh, selamat datang daripada Ipoh. Okey, Cik Yunus daripada Sendayan. Asfa daripada Seremban. Selamat datang ya. Okey. So saya seperti biasa, saya bersemangatlah kalau ada orang baru kan. Hai Mr. Fu Fuk Liang daripada KK. Wow, sudah lama saya tak pergi KK. Selamat datang Hasa Gaya daripada Sungai Besi. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini, anda semua patut berterima kasih kepada sahabat yang mengundang anda ke dalam Zoom kita pada malam ini yang kita jalankan setiap hari Isnin malam ya, bermula pukul 9 malam. Dan setiap hari Rabu kita ada training ya untuk calculation, dan hari Jumaat malam kita ada training untuk consultant ya. So hari ini tanpa membazirkan masa lagi, saya akan bermula, dan sekiranya anda ada pertanyaan boleh tanya di hujung, nanti kita ada ruangan untuk bertanya ya. Kita adakan ruangan untuk bertanya sebelum kita berakhir ya. Kalau soalan yang simple-simple bolehlah tanya. Mungkin kita punya diri dekat sini boleh jawab. Tapi lebih baik anda fokus dulu sebab mungkin dalam presentation tu terjawab pertanyaan anda ya. Boleh kita bermula sekarang kawan-kawan? Boleh? Tahniah Encik Eji baru nak bermula. Anda berada di landasan yang tepat sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada yang belum pernah mendengar tentang quantum metal, selamat datang. Kalau kan anda rajin, anda ada masa, anda pergilah ke kita punya official website quantummetal.com.my. Ya, anda akan dapat banyak information dekat situ. Dan apa kita punya tagline untuk quantum metal adalah preserve and enhance your wealth. Jadi quantum metal ni bukan hanya jual emas sahaja macam kebanyakan orang sangka ya, tapi kita juga mempromosi gaya hidup. Gaya hidup yang mana kita boleh hidup macam biasa dan menyimpan emas dan menggandakan kekayaan kita dengan cara santai. Okey. Jadi kita punya tagline adalah melindungi dan gandakan kekayaan dengan emas ya. Jadi quantum metal bukan hanya menyediakan platform untuk beli jual emas, tapi juga kita juga menyediakan platform untuk kita memperbaiki taraf ekonomi masing-masing ya. Jadi ada banyak fasiliti yang akan bantu kita. Alright. Seterusnya saya akan pergi kepada profil syarikat dahulu. Ya, sebelum kita pergi kepada produk. Sebab pertama sekali anda kena tahulah apa yang anda terlibat ni ya. Adakah ianya scam, adakah dia betul wujud syarikat ini, adakah perniagaan dijalankan sah dan sebagainya. Jadi ini website kita quantummetal.com.my, anda boleh go through sendiri dan anda boleh tengoklah apa yang anda nak cari kat situ ya. Kemudian Quantum Metal ni adalah syarikat yang telah pun ditubuhkan sejak 2012 dengan modal berbayar 10 juta ringgit dan merupakan pengedar gold LBMA ya, maknanya emas yang disahkan berkualiti yang terbesar di Malaysia. Ya, memang dah lama Quantum Metal membekalkan emas. Kemudian selain daripada itu, Quantum Metal juga menyediakan platform fintech ya, di mana sebagai penyelesaian sistem perbankan dan perdagangan logam berharga kepada pelanggan. Maknanya dengan adanya platform Quantum Metal ni, emas boleh diniagakan, boleh beli, jual, boleh kita lakukan jual beli dan juga boleh kita buat trading dalam satu platform. Ya, dia seperti perbankan biasa, tapi ianya adalah emas ya. Okey.
Kemudian pada tahun 2021, Quantum Metal Exchange Incorporated sudah pun kita jadikan induk ya, di mana berpusat di New York, dan kita punya saham sudah pun diapungkan di Bursa Saham OTC di New York ya. Kemudian kita sudah berkembang di lebih 10 buah negara dan sasaran kita adalah kepada 60 buah negara. Yang belum kenal siapa founder kita, inilah adalah founder kita, Datuk Lim Poon Sung, merupakan pengasas pengarah urusan kumpulan, yang mana beliau sangat berpengalaman dalam bidang emas ya, dari segi pembuatan hingga ke daripada awal hingga ke akhir ya, daripada pembuatan hinggalah penjualan. Dan kemudian apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Lim adalah untuk memahamkan, untuk memberi pemahaman ataupun kesedaran kepada masyarakat bahawa emas ini adalah satu aset yang sangat berharga bernilai, yang mana ianya sepatutnya menjadi mata wang dan sepatutnya dimiliki oleh semua orang. Ya, kita punya pasukan pengurusan adalah terdiri daripada yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan bin Lazim yang merupakan pengurusi dan juga bekas ya ahli Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, dan juga pengerusi untuk PBLT Sdn Bhd di bawah Kementerian Kewangan, dan juga bekas Timbalan Ketua Polis Negara. Kemudian kita ada Haji Kamari Zaman yang merupakan pengarah dan bekas pengarah di Bank Negara di bahagian AMLA ya. Kemudian kita ada Haji Jamal Muhammad yang merupakan pengarah penasihat kanan di WISE ya, bekas penasihat kanan di WISE, World Integrated Supply Ecosystem Sdn Bhd. So selain pada itu, kita juga ada penasihat syariah kita iaitu Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad yang baru dilantik pada bulan Jun yang lalu. Beliau adalah bekas Mufti Kerajaan Pulau Pinang, bekas penasihat syariah Bank Negara, bekas penasihat perbankan Islam Bank, dan juga Suruhanjaya Security, KFC, dan banyak-banyak lagi lah ya. Jadi kita bertuah kerana kita ada sekarang ni kita ada pengerusi bahagian syariah yang telah pun dilantik. Jadi ini memberi satu kelebihan ya kepada Quantum Metal. Kemudian kita ada badan yang sentiasa memantau tentang pematuhan syariah tentang produk-produk kita ya. Produk emas mesti ada emasnya. Jadi kalau kita menjual emas tanpa ada fizikal emasnya, itu adalah tidak patut syariah. Jadi kita ada Tawafuk Konsultansi yang sentiasa memantau tentang pensijilan aktiviti kita dari segi pematuhan syariah, dan kita juga ada audit daripada AUFI ya, yang merupakan syarikat pengauditan ya yang diiktiraf di peringkat dunia. Jadi anda tidak perlu ragu-ragu tentang kita punya produk. Kemudian kalau kita nak tahu tentang satu syarikat itu sama ada ianya orang kata berpotensi tinggi ataupun syarikat yang kukuh, sah dan sebagainya, kita lihat di sebaliknya siapakah rakan niaga. Sebab kalau syarikat yang orang kata tidak kukuh, dia tidak akan dapat bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang kukuh ya. Jadi kita tengok kita sudah pun menjalankan, maksud saya Quantum Metal sudah pun menjalankan partnership dengan bank-bank di Malaysia, antaranya adalah Bank Muamalat, Affinbank, Al-Rajhi Bank, di mana Quantum Metal membekalkan emas fizikal kepada semua bank ini. Jadi anda boleh dapat juga membeli emas fizikal yang daripada bank-bank ini, dan juga ada bank-bank ini juga ada menjual GSA, salah satu produk kita. Jadi anda boleh tengok di website mereka, anda boleh sahkan bahawa pembekal emas adalah daripada Quantum Metal. Kemudian yang seterusnya, siapa yang tak kenal My Angkasa, iaitu koperasi yang terbesar di Malaysia yang merupakan 8 juta ahli. Kemudian kita ada gabungan koperasi di peringkat ASEAN, 10 buah negara mempunyai ahli sebanyak 60 juta ahli. Jadi mereka ini adalah juga rakan niaga ataupun partner kepada Quantum Metal, di mana yang berbahagia Datuk Seri Abdul Fattah adalah pengurusi yang mengatakan bahawa aku memilih bekerjasama dengan Quantum Metal kerana ia adalah syarikat kukuh pengedar emas. Jadi kalau tak kukuh, kalau tidak mempunyai latar belakang yang mantap, tidak ada koperasi ataupun badan kerajaan khususnya yang ingin bekerjasama, betul? Kemudian kita ada Arahnu Tekun, juga adalah partner kepada Quantum Metal. Dia adalah sebagai pick-up center ya, maknanya kalau kita nak ambil fizikal, kita boleh minta Quantum Metal postkan ke rumah. Kita boleh minta untuk kita collect dekat Arahnu yang berdekatan dengan kita, ataupun kita boleh ambil dekat machine ATM ya di HQ, yang itu kena buat appointment. Cara untuk kita ambil fizikal, contohnya kita ada beberapa gram
emas dalam akaun kita ataupun dalam wallet Quantum Metal kita, kita boleh withdraw pergi dekat website tadi www.quantummetal.com.my bahagian bullion dash gold ni anda boleh pilih tau. Anda boleh pilih serendah 0.01 gram hingga 1 kilogram. Ya, dan berbagai rupa daripada berbagai design. Jadi anda boleh tengok apa design available kat situ. Jadi untuk yang nak withdraw physical ni, kalau anda ambil lebih daripada 10 gram, kosnya lebih murah lah. Sebab kita nak cetak, kita nak deliver kan. So dia ada kos. Jadi maksudnya di sini yang cuba kita nak bagi kefahaman adalah Quantum Metal, setiap gram yang kita beli tu ada fizikal dia. Ada fizikal dia dan kita beli pada harga yang murah sebab kita beli dalam bentuk borong. Jadi bila kita nak ambil fizikal dia akan cetak untuk kita. Jadi sebab itu setiap gram yang kita beli tu memang ada fizikalnya. Ya, kalau tak ada fizikal kita tak dapat patuh syariah, ya. Status patuh syariah tadi. Okey, kemudian seterusnya kita bekerjasama dengan Malaka Eco Group yang merupakan Tuan Haji Fazil adalah sebagai pengerusi dan juga konsultan Quantum Metal. Ini ada dekat Cyberjaya ya, Malaka Mall ni. Kita boleh berjual beli, maksud saya kita boleh melakukan transaksi menggunakan wallet Quantum Metal sebab mereka menerima pembayaran menggunakan wallet Quantum Metal. Kalau kita tengok kita ada kad ataupun wallet bank ya, kita ada bank, kita ada crypto wallet dan sekarang ni dengan Quantum Metal kita ada gold wallet iaitu Quantum Metal. Jadi kita berasa bangga sebab dengan Quantum Metal kita sudah memperkasakan emas sebagai satu mata wang. Itu adalah yang sebenar-benar dan sepatutnya. Emas adalah mata wang yang sebenar yang kita semua telah ditipu, di mana kita ingat duit itu adalah wang sebenar. Duit adalah semata-mata kertas yang sah dilakukan dalam setiap negara itu sahaja. Contohnya dalam Malaysia, ringgit Malaysia kita bawa ke Indonesia dah tak laku dah. Betul? Kita kena tukar kepada mata wang dia orang. Tapi kalau kita bawa emas ke mana-mana satu dunia, sah diperlakukan. Jadi emas adalah sebenarnya mata wang yang sebenar dan setiap duit kertas kita sepatutnya diikat dengan emas, tapi ini sudah pun dibatalkan semenjak 1971 sebab itulah berlaku krisis mata wang dan macam-macam ya. Masalah kewangan disebabkan mata wang dicetak sesuka hati. Alright. Selain daripada itu kita juga bekerjasama dengan Dewan Perniagaan Islam Malaysia yang mana pengurusinya Encik Muhammad Shahar. Selalu kita tengok dalam TV Al-Hijrah yang anda boleh tengok dekat YouTube juga. Jadi Quantum Metal memperkenalkan pelaburan patuh syariah, emas adalah penyelesaian pemulihan ekonomi. Jadi ini adalah satu yang membanggakanlah dan untuk pengetahuan anda untuk kemerdekaan tahun ini, acara kemerdekaan tahun ini 31 Ogos nanti kita merupakan Quantum Metal merupakan sponsor ya terbesar yang menjalankan ekspedisi yang nanti anda akan lihatlah tentang publicity besar-besaran tentang Quantum Metal untuk hari kemerdekaan nanti insya-Allah. Alright. Kemudian kita juga ya bekerjasama dengan bank terbesar dunia iaitu ICBC Bank di mana gold coin ni, Panda coin ni dibekalkan oleh Quantum Metal. Alright. Takkan bank terbesar nak bekerjasama dengan Quantum Metal jika Quantum Metal tidak cukup kukuh ya. Kemudian Quantum Metal juga adalah pengedar eksklusif untuk Perth Mint Australia, merupakan syarikat perombangan berkualiti tinggi nombor 1. Kalau kita buat emas dengan cap moho Perth Mint ni sah diperlakukan di mana-mana sahaja ya. Maknanya setengah emas kita bawa mungkin tak diperlakukan ya. Jadi dengan ada logo Perth Mint ni memang disahkan kualitinya ya. Jadi untuk Asia, Quantum Metal sudah pun dilantik sebagai pengedar eksklusif. Alright. Kemudian setiap gram kita punya emas disimpan di peti simpanan logam iaitu Brinks ya, yang merupakan satu syarikat yang memang merupakan bank logam berharga yang sudah pun ditubuhkan sejak 160 tahun yang lalu iaitu 1859, di mana setiap negara di dunia ini ada ahli dia. Kalau kita nak tahu ramai negara-negara ataupun agensi-agensi tertentu menyimpan emas mereka dalam Brinks dan setiap emas yang disimpan dalam Brinks ni ada insurannya. Jadi kalau Brinks boleh bekerjasama dengan Quantum Metal, ini bukan kaling-kaling lah ya. Alright. Kemudian setiap gram emas yang kita simpan diinsurankan oleh Lloyd's of London. Ada insurannya. Jadi apa-apa yang terjadi kepada syarikat dan sebagainya, kita masih memegang hak kerana kita punya emas tadi ada insurans dia. Ya. Kemudian
kita selangkah lagi maju ke depan apabila Quantum Metal sudah pun menceburui bidang perlombongan dengan menjadi pemegang saham terbesar untuk Besra Group Incorporated yang merupakan ibu pejabat di Australia, dan dengan itu kita sudah membesarkan aktiviti perlombongan hingga ke Bau Sarawak, di mana perkara ini perlu dilakukan memandangkan permintaan yang besar daripada ahli-ahli quantum metal yang sudah pun melebihi 500,000 orang daripada seluruh dunia. Jadi ini memerlukan kepada bekalan emas yang mencukupi. Jadi ini adalah satu tindakan bijak oleh Datuk Lim. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan di quantum metal sudah pun mendapat penghargaan di peringkat dunia. Kalau kita tengok pada peringkat awal dulu kita dapat penganugerahan dari semenjak 2017 2020 untuk bahagian digital, untuk extraordinary achievement, ya. Dan yang menarik perhatian saya adalah pada tahun 2022 buat julung kalinya kita memenangi anugerah di peringkat Asia Pasifik, ya, sebagai best financial product. Anda boleh tengok dekat sini. Kerana apa? Dengan adanya quantum metal ni kita dah selesaikan masalah emas. Contoh, kalau saya ada simpan 1 kilo, 2 kilo emas kat rumah, selamat ke? Tak selamat. Jadi di quantum metal kita boleh simpan emas yang banyak dengan selamat, tak perlu bayar upah. Kemudian dia ada juga fasiliti pemulihan ekonomi. Kemudian kita boleh buat pelaburan dengan selamat. Dan juga yang bestnya dengan quantum metal kita boleh berbelanja dengan emas secara direct. Maknanya emas sekarang sudah bukan hanya logam ataupun logam perhiasan, tetapi juga adalah sebagai mata wang ataupun currency. Ya, kan kita tahu Rasulullah cakap emas adalah mata wang daripada awal hinggalah ke akhir zaman. Jadi kita sudah pun melakukannya di quantum metal. Alhamdulillah. Alright, pada tahun ini, pada bulan 2 baru-baru ini, kita menang sekali lagi di Asia Chapter, ya, di mana kita memenangi the most innovative precious metal platform kategori. Maknanya peringkat dunia mengiktiraf quantum metal dengan teknologi yang kita bawa, dengan fintech yang kita perkenalkan ini, ia adalah satu inovasi yang membanggakan, ya. Jadi tahniah kepada anda yang sudah menyedari ataupun sudah pun mempunyai keahlian dalam quantum metal. Alright. Okey, itu sedikit sebanyak pengenalan tentang quantum metal. Sebentar, ya. Kemudian kita akan pergi kepada produk. Ini yang tak sabarnya orang nak tahu, ya, apalah produk quantum metal ni, macam-macam, ya, dengar. Macam-macam kita tengok dekat media sosial, ada berbagai pihak cuba untuk menjatuhkan quantum metal, tapi kita tak risau sebab kita berada di landasan yang benar. Untuk pengetahuan anda, kita juga ada jalankan audit tahunan oleh Bank Negara, dan setiap hari transaksi kita direkodkan ke Bank Negara, dilaporkan kepada Bank Negara. Jadi setakat hari ini, insya-Allah kita ada semua, kita menjalankan aktiviti ataupun perniagaan quantum metal ni berlandaskan undang-undang yang sah, jadi kita tidak ragu. Kalau siapa yang menuduh kita macam-macam, tindakan undang-undang boleh diambil ke atas mereka, ya. Itu untuk pengetahuan anda sajalah, ya. So produk quantum metal ini sangat terkenal hari ini. Ramai orang yang dah faham tentang quantum metal yang mencari quantum metal. Kalau anda yang baru hari ini, macam mana anda boleh kenal quantum metal? Adakah anda diperkenalkan oleh kawan ataupun anda sendiri ada buat research dan tertarik, ya, macam-macam sebab, tapi ramai orang yang berminat untuk quantum metal kerana solusi pemulihan yang dibawa oleh syarikat quantum metal, ya. Bukan hanya sebagai syarikat penjual emas, kata Datuk Lim, kalau kita nak beli emas kat mana-mana kita boleh beli emas. Tapi kenapa quantum metal? Ada banyak keistimewaannya. Okay? So apabila habis saja presentation ini, anda sepatutnya dah faham, ya, macam mana untuk selamatkan diri anda daripada barah kewangan ataupun daripada barah inflasi. Ya, lagi kita kerja lagi tak ada duit, lagi lama kita kerja lagi bank tak ada duit. Macam mana? Tak ada simpanan langsung. Itu yang perlu kita tahu, macam mana kita nak atasi masalah ini. Yang kedua, macam mana wang hangus boleh kita selamatkan dan menjadi simpanan masa depan. Apa tu wang hangus? Wang hangus tu maknanya wang yang kita belanjakan. Contohnya kita bayar komitmen kita, sewa rumah, duit kereta dan sebagainya. Itu semua hangus, tapi kita boleh jadikan dia simpanan untuk masa depan. Dia tak hangus lagi, ya. Yang seterusnya, macam mana kita nak gandakan aset kita dengan menggunakan platform quantum metal yang menguntungkan tanpa risiko. Okey.
Kemudian, okey, saya akan teruskan dengan inflasi. Kenapa tadi kita kata inflasi ni merupakan barah? Sebab barah ni ada satu penyakit yang kritikal yang boleh membawa maut. Jadi, macam tu juga dengan inflasi. Kalau kita tak sedar dan kita tak ada persediaan, kita juga akan parah dan apa orang kata, tak boleh diselamatkan dalam apa kewangan kita dah. Jadi, sebelum menjadi lebih parah, kita harus sedar macam mana cara untuk kita selamatkan diri kita daripada penyakit yang kronik ni, ya. Sebab ramai orang dah bekerja lebih 10 tahun, tak ada simpanan. 20 tahun pun tak ada simpanan. Tak ada simpanan emergency. Dan dia tak ada planning pun dan tak tahu macam mana nak buat planning sebab dapat gaji habis. Anak semakin besar, perlu masuk sambung belajar. Anda pun perlu apa orang kata ada simpanan hari tua. Jadi perkara ini adalah saya rasa dalam 80% hingga 90% masyarakat kita memang ada masalah kewangan yang parah, ya. Alright. So kita mungkin salah seorang. So hari ini kita berpeluang untuk mempelajari tentang macam mana kita nak atasi masalah ini. Okey. Kadar inflasi itu sangat menjejaskan sehingga mata wang kita akan menyusut nilainya, ya. Sebab apa? Kalau kita simpan duit di bank khususnya, kita hanya akan dapat apa kata keuntungan ataupun apa ni kita panggil faedah mungkin 1 hingga 2% paling banyak kan, tapi kadar inflasi kita setahun sekitar 5 hingga 7%. Jadi maksudnya kita dapat sikit, kita punya nilai itu turun lagi banyak. Jadi kalau kita ada defisit sebanyak katakan 3% setahun pun, kalau 10 tahun dah ada penyusutan sebanyak 30%. Betul tak? So sebab itulah kalau kita tengok harga barang, kalau kita bawa duit RM50 tahun 2002, kita boleh beli banyak barang dekat supermarket, betul? Tahun ini, tahun 2023, kita hanya boleh beli beberapa barang saja. Kadang beli pampers dengan susu pun dah habis RM50, kadang-kadang tak cukup, betul? Kemudian kalau kita bayangkan pula, kalau lagi 20 tahun daripada sekarang, mungkin kita dah tak boleh nak beli apa-apa dengan RM50. Banyak negara yang dah bankrupt pun. Okay? Kalau kita tengok kuih karipap, masa saya sekolah dulu, satu karipap harga 5 sen, 10 sen. Hari ni karipap satu dah RM1. Kan? Paling murah pun 70 sen. Jadi ini adalah apa yang kita kena hadap. Ini adalah realiti kehidupan. Masa akan datang, anak-anak kita kalau gaji RM5,000 dah tak mampu nak beli rumah. Dah tak mampu nak beli rumah, dah tak ada rumah. Macam itulah harga yang perlu dibayar oleh negara maju. Sebab apa? Ini adalah disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang kita, disebabkan oleh inflasi. Dan inflasi ni dia seiring dengan pemodenan. Lagi maju satu negara, lagi tinggi kesan inflasi yang akan kita hadapi. Jadi ini adalah perkara yang kita memang kena hadap. Tapi macam mana kita nak hadapnya dengan terbuka dan juga dengan bersedia. Itu dia punya tips dia. Okay. Kemudian kenapa hari ini kita nak bercerita tentang emas adalah kerana emas ini adalah satu logam yang dijadikan oleh Allah sebagai satu logam anti-inflasi. Dia tidak terjejas dengan inflasi. Dan dia punya nilai makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Daripada dulu, zaman nenek moyang kita dah ada kesedaran tentang emas. Kan? Tapi kita yang kadang-kadang tak ambil berat. So hari ni anda kena ambil berat. Emas adalah kalis inflasi. Dia boleh selamatkan kita daripada barah kewangan. Ya, kalau kita tengok tadi saya dah cakap, kalau kita simpan duit cara biasa, kita akan ada inflasi. Awal tahun kita simpan RM1,000 boleh beli barang yang harga RM1,000. Akhir tahun RM1,000 tadi dah tak boleh beli barang yang sama. Sebab apa? Sebab nilai dah menyusut dan harga barang tadi menjadi lebih mahal. Jadi kita dah tak boleh beli barang yang sama. Perasan tak? Ya? Tapi kalau kita tengok emas, 20 tahun, pergerakan selama 20 tahun ini daripada data 2000 hingga 2022, kenaikan emas adalah sebanyak 714%, di mana secara purata kenaikan emas setahun 35%. Maksudnya kalau kita simpan saja emas tu pun dia ada kenaikan. Average 35% setahun. Kalau anda tengok graf ya, tahun 2004 hingga 2022, dia punya graf menaik. Walaupun ada kalanya ada naik turun macam sekarang harga tengah turun, sekejap lagi dia naik, turun naik. Tapi
Tak pernahlah harga emas tu lebih rendah daripada 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas. Dia tetap akan naik. Okey? Kalau kita tengok harga per gram tahun 2000 adalah RM35 segram. Masa tu kita rasa alah mahalnya emas, tak nak beli. 2005 naik pula RM50 per gram. 2010 naik lagi 130. 2015 naik 150 per gram, kita rasa mahal. Kan? Hari ni harganya dah jadi 300 lebih per gram. Dah naik banyak lah tu. Berapa? 100%. Betul? Dah 100% apa 700%. Dah apa orang kata kenaikan yang begitu banyak. Kalau kita beli masa harga dia 35 per gram, hari ni dah berapa dah harga dia? Nampak tak? Dah jadi 300. Kan? So, ini adalah kenapa kita kena ada kesedaran tentang emas. Ini juga adalah contoh macam mana kita nak bandingkan keuntungan kalau kita buat pelaburan ataupun investment dalam emas. Ya. Ada orang dia memang baik, memang baguslah kalau kita boleh diversify kan kita punya investment ataupun portfolio kewangan kita. Maksudnya kita invest kat sini sikit, invest kat sini sikit. Ya. Dan banyak orang buat investment dalam properties ataupun hartanah. Ia sangat menguntungkan. Tapi anda jangan lupa emas juga adalah satu portfolio yang anda perlu ada. Kenapa? Mari kita tengok perbandingan selama 15 tahun. Katakan 2002 ya hingga 2017. Dalam dua situasi di mana yang situasi pertama dengan modal sebanyak RM326,478 kita beli rumah. Ya, kita beli rumah pada tahun 2002 dan selepas 15 tahun iaitu pada tahun 2017 kita tengok rumah tadi ada kenaikan sebanyak 126%. Ya, dan nilai barunya pada tahun 2017 dah menjadi RM736,000. Ya. Jadi kalau anda tengok kat situ, dekat sini dah ada keuntungan sebanyak RM409,000. Betul tak? Ini adalah keuntungan yang kita dapatkan selepas 15 tahun kita membeli rumah. Tetapi macam saya cakap tadi, nilai mata wang sepatutnya kita sandarkan kepada emas. Kita tengok berapa pula nilai emas pada hari tersebut. Okay, kalau kita sandarkan semula kepada emas, nilai waktu kita beli dulu 326,000 ni, kalau tahun 2002 kita beli emas, kita akan dapat 10.882 kilo. Maksudnya 10 kilo lebih lah. Ya, tapi sebab kita beli rumah, kita tak beli emas, maknanya kita dapat rumah. Tapi selepas 2017, maknanya selepas 15 tahun, dengan duit yang kita dapat, harga rumah ni kita kata kita jual rumah tu kita dapat 736,000. Pada tahun 2017 kita beli emas, kita tak dapat lagi dah 10 kilo, kita hanya dapat 4.162 kilo sahaja. Maknanya kalau tahun 2002 saya beli emas saya dapat 10 kilo dengan modal tadi, pada tahun 2017 walaupun dengan keuntungan saya hanya dapat 4.1 kilo. Maknanya dekat sini dari segi nilai sebenar dah berlaku penyusutan sebanyak 62%. Walaupun pada mata kasar ataupun pada dasarnya kita nampak 126% keuntungan kita. Betul? Tapi mata wang kita sebabkan ada inflasi, kita punya nilai tadi menyusut sebanyak 62%. Untuk bagi anda faham lagi, kita tengok kalau katakan kita tak beli rumah, kita beli emas pada tahun 2002 kita dapat 10.882 kilo. Cuba kita tengok nilainya selepas 15 tahun iaitu 2017 dengan harga barunya iaitu RM180 per gram, masa kita beli RM36 per gram. Tahun 2017 harganya jadi RM180 per gram. Nilai emas 10.882 kilo ni dah menjadi RM1.3 juta. Dekat sini keuntungannya adalah jauh lebih banyak, iaitu sebanyak 300%, iaitu sebanyak RM979,000. Jadi saya tanya anda, yang mana lebih menguntungkan? Dengan modal yang sama, kita beli rumah ataupun kita beli emas? Anda faham tak soalan saya? Kalau kita beli rumah tadi, kita dapat tengok keuntungan kita adalah 126%. Tapi kalau kita beli emas, keuntungan kita adalah 300%. Nampak tak? Ya? Jadi sebab itu kita kena ada kesedaran tentang emas. Okay? Jadi kenapa quantum metal? Kalau orang cakap quantum metal ni tak ada emas fizikal, kirim salam dekat dia, cakap Hasmi ke salam. Saya gurau
Okey, memang Quantimeter dah lebih 10 tahun jual emas, betul? Jadi itu bukan satu isu. Kalau ada cuba nak main-main cakap macam tu, abaikan ajalah, ya. Tapi hari ni apa yang saya nak highlight adalah tentang produk digital kita yang lebih menguntungkan, iaitu GSA ataupun Gold Storage Account, ataupun kita kenali sebagai saving account kita, akaun simpanan emas. Yang kedua, GCA Gold Convert Account, di mana akaun ini kita gunakan untuk selamatkan wang hangus. Sebelum kita hangus, kita beli emas, baru kita bayar hutang kita semua-semua. Jadi hutang kita bayar, emasnya masih ada. Macam best kan? Yang ketiga, kita ada Gold Asset Enhancement, di mana akaun ini kita gunakan untuk gandakan keuntungan kita. Umpama kita trading. Ya, jadi kalau anda dah mendaftar akaun Quantimeter, macam mana nak daftar? Anda mesti 18 tahun dan ke atas, dapatkan link daripada siapa yang kenalkan anda. Quantimeter ni daftar adalah percuma. Lepas dah daftar, anda kena buat pengesahan gunakan IC dan juga account statement, bank account statement, supaya kita boleh buat KYC. KYC ni adalah kehendak daripada bank negara, ya, satu peraturan yang ditetapkan. Jadi kita ikutlah, ya. Kita kena buat KYC, IC dan bank statement. Kemudian anda sudah boleh mula membeli emas. Mana-mana anda boleh mula dengan GSA serendah RM10 atau dengan GAE dan sebagainya, ya. Jadi yang penting anda dah ada akaun ke belum. Kalau anda tak buka akaun, berbuih mulut saya bercakap, ya. Penat saya bercakap. Jadi anda kena buka akaun, alright? Okey, kita bandingkan dulu ekosistem antara Quantimeter dengan di luar. Okey, kalau kita beli emas kat kedai lain pun boleh, betul tak? Tak semestinya kita beli kat Quantimeter. Macam Datuk Lim cakap, boleh beli emas dekat mana-mana pun anda suka. Dekat luar sana banyak jual emas. Tapi Quantimeter istimewa, special, ya. Okey, apa beza dia? Kalau dekat luar kita tengok harga emas berdasarkan harga MKS. Kalau di Quantimeter harga LME, apa beza dia? Sama sahaja. Cuma LME ni, London Metal Exchange ni, harga emas spot, harga spot emas dunia. Tapi bila kita dah tukar kepada ringgit, nilai ringgit, kita akan panggil MKS, ya. Setiap hari kita kerajaan kita akan tetapkan harga MKS emas, ya, setiap hari tersebut. Jadi kat luar kita boleh beli emas tulen ataupun 999 ataupun emas biasan 916. Tapi di Quantimeter kita hanya beli emas 999 sahaja. Apa yang kita beli adalah emas 999, okey? Kalau kita beli di kedai luar, dia ada markup. Maknanya kita kena bayar ekstra untuk dia punya markup ataupun spread kita panggil, ataupun keuntungan, ya, yang diambil oleh penjual. Kalau emas tulen 10 hingga 15%, kalau emas perhiasan sehingga 20%, emas perhiasan ada tambahan lagi 20% untuk upah buat. Inilah nak buat cincin dengan rantai, bukan senang, ya. Jadi bila kita beli, kita dah ada kerugian hingga, kalau emas perhiasan, ya, sehingga 30 hingga 40% kita dah bayar ekstra. Betul? Dan bila kita jual balik, dia ada penyusutan, markdown, ya. Maknanya kalau harga 300, dia akan kurangkan sebanyak hingga 15% untuk emas tulen, dan emas perhiasan kurang sehingga 20%. Ya. Tapi di Quantimeter, sebabkan kita membeli secara digital, walaupun kita beli secara digital, emasnya ada, ya, backup dengan emas tulen yang sebenar. Sebab itu kita punya produk patuh syariah. Okay. Kemudian untuk GSA, maknanya kita beli emas, kita punya spread cuma 7% sahaja. Dan untuk akaun trading ataupun GA kali 10 dan kali 5, 3 hingga 4%. Dan bila kita jual semula, kita akan dapat harga sebenar. Tak ada nilai. Yang ini anda kena faham. Ya, kalau kita rasa kita nak gunakan emas sebagai satu aset yang mengubah kehidupan kita, memperbaiki ke ekonomi kita, anda perlu faham apa yang ditawarkan dalam Quantimeter. Tapi kalau anda mungkin dah terlebih duit saja nak simpan emas, pakai, nak bagi anak cucu, mana-mana pun anda boleh buat. Ya, alright. So, apa perbezaan markup dan spread tadi membawa
perubahan yang banyak, perbezaan yang banyak. Contohnya kalau kita beli emas kat luar, katakan harga emas 1 gram RM250, sama juga. Kalau di Quantum Metal pun katakan harga emas RM250, kita tengok. Kalau kita beli di luar dengan harga markup, kita ada 10 hingga 15%. Katalah kita ambil dia markupnya 10% saja, kita kena bayar lebih. Bukan 250, tapi kita kena bayar 275. Dan apabila kita jual balik pada harga 250 per gram juga, kita akan ada penyusutan 10 hingga 15%. Katalah ada penyusutan 10%, kita tak dapat balik harga kita beli. Kita cuma dapat 225. Kat sini dah ada penyusutan RM50 segram. Segram kita dah rugi RM50 kalau kita beli dan jual pada harga yang sama per gram. Kalau di Quantum Metal, kita beli spreadnya 7%, maknanya kita bayar lebih juga. Tapi RM267.50 sahaja. Bila kita jual dapat balik harga sebenar, jadi dekat sini penyusutannya RM17.50 sahaja. Nampak tak beza tak? Beza kan? Beza kan? Dekat 3 kali ganda rugi bila kita beli emas secara biasa, pasaran biasa. Jadi dekat sini kenapa kita kena faham, kalau kita bukan nak beli 1 gram, kita mungkin beli banyak gram. Kalau 1 gram pun dah rugi RM50, banyak gram lagi banyaklah kita rugi kan. So ini adalah contoh wallet ataupun apps anda boleh download bila dah ada account, anda boleh download. Anda boleh tengok dekat homepage ni ada GSA. Dekat GSA ni maknanya akaun simpanan kita boleh beli, jual, boleh tebus fizikal, boleh buat transfer. Transfer macam kita buat transfer bank ke bank, sama juga. Ini daripada Quantum Metal ke Quantum Metal. Jadi kita boleh beli emas rendah RM10 dengan spread 7%. Tadi saya dah cakap. Jadi kalau siapa-siapa pun boleh beli emas RM10. Kat mana kita nak beli emas RM10? Tak ada kan? Tapi dekat Quantum Metal kita boleh beli RM10. Nanti masuk akaun kita dalam RM9.30 lah. Sebab dah ada spread 7% kan? Kemudian kita boleh withdraw RM10 bila-bila. Contoh kita ada duit, kita ada emas yang nilai RM1,000, kita nak pakai RM10. Boleh withdraw tak? Boleh. Macam kita withdraw duit dekat bank. Dia akan masuk dalam bank kita dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Dia tak ada susut nilai, dia ikut harga emas semasa. Nak transfer pun boleh RM1. Kalau kita nak withdraw fizikal boleh. Ambil 0.01 gram pun boleh. Katalah kita nak collection 0.01 gram, 1 gram, 5 gram, nak tunjuk dekat kawan-kawan kita, boleh. Tak ada masalah. Kemudian akaun yang kedua tadi adalah GCA Gold Convert Account. Gold Convert Account ni, dia adalah kita gunakan bila kita nak pakai duit. Kita ada duit, kita dah beli emas, kemudian kita nak pakai duit. Macam gadai. Konsep dia macam gadai, tapi gadai tu kita kena tebus pada tempoh yang tertentu, kalau tidak emas kita hangus. Di sini kita tak perlu tebus, tak perlu nak cari duit untuk tebus, hanya tunggu harga emas naik, baru kita boleh selesaikan. Tanpa perlu fikir daripada mana kita nak tebus, dan emas kita tak akan dilelong. Jadi tebusan kita boleh ambil, tukaran kita boleh dapat sehingga 85%. Kebanyakan pajak gadai pun boleh bagi sampai 85%, dan dia punya management fee setahun hanyalah 3.5% setahun. Kalau pajak gadai biasa 12 hingga 24% setahun, sangat tinggi. Itu pun diambil daripada nilai mafhum, maknanya daripada nilai besar. Kalau di Quantum Metal, GCA diambil 3.5% daripada 85% nilai yang kita ambil sahaja. Kemudian dia tak ada lelong, kita tak perlu risau tebus. Sebab apa? Emas tu adalah hak kita, kita boleh terminate bila kita suka. Maknanya bila kita rasa emas dah naik, kita boleh terminate, bayar berapa yang kita dah ambil tadi, untungnya kita punya. Itu konsep dia. Tak faham? Faham ke tak faham? Kalau yang tak faham, buat faham dulu. Lepas tu nanti anda akan faham pada penerangan yang seterusnya. Okey. Jadi apakah duit yang boleh kita selamatkan daripada hangus? Adalah duit gaji, komitmen bulanan, kita nak bayar deposit rumah, kereta, kita buat loan, company overhead, pencen, percutian, umrah. Maksudnya macam ini. Contoh saya nak bawa umrah satu keluarga. Mungkin habis satu keluarga seorang RM10,000, 5 orang dah RM50,000. Contoh. Sebelum saya bayar RM50,000 kepada ejen umrah tadi, saya beli emas dulu kat Quantum Metal. Bila saya beli emas kat Quantum Metal, saya boleh ambil balik 85%.
saya ambil balik 80%, saya bayar kos umrah tadi. Jadi dengan pegangan, kita masih ada pegangan sebanyak 50,000 emas tadi sebab kita ada buat deposit 15%. Kita buat keluar cuma 85%. Betul? Maknanya bila kita dah pergi umrah, emas kita masih ada lagi 50,000. Bila harga emas naik, ya, kita dapat untung jual emas tu, kita boleh pergi lagi umrah. Mungkin lepas 3-4 tahun kita boleh pergi lagi dengan sekali modal. Nampak tak? Macam tu juga ada orang-orang meniaga. Mesti kena ambil GCA ni. Sebab apa? Kita punya cost overhead. Kalau meniaga besar lagi banyak overhead. Ada yang puluh ribu, ada yang ratus ribu. Hilang macam tu je. Sebelum hilang, bayar gaji pekerja, bayar itu ini semua, beli emas dulu, baru kita ambil, baru bayar. Hanguskan. Jadi emas kita ada walaupun duit tadi dah hangus. Faham? Tak faham pun tak apa, ada lagi penerangan dekat sini. Ini contoh kalau orang yang makan gaji. Ya, dia sebenarnya fasiliti GCA ni nak buat bila-bila, setiap hari pun boleh, minimum dia RM150. Ya, tapi kat sini saya ambil contoh RM5,000. Ya, contoh orang ni buat setiap bulan. Kita boleh buat hari-hari, tak boleh buat hari-hari, 1 hari 2-3 kali pun boleh. Tapi saya ambil contoh sebabkan gaji saya contoh RM5,000. Sebulan, saya boleh buat sebulan sekali sajalah, kan? Jadi katakan hari ni harga emas 250 gram, gaji saya RM5,000, tapi saya boleh simpan, paksa wajib diri simpan, saya boleh simpan RM750 daripada gaji saya. Yang lain saya hangus. Okay? Jadi apa yang kita boleh buat adalah beli dulu emas pada harga RM250 per gram ni, saya akan dapat 20 gram. 20 gram ni ada dalam akaun GSA, kita beli dekat akaun simpanan tadi. Kemudian kita ambil, kita GCA kan dia. Bila kita GCA kan dia, maknanya kita convert dia, kita cash out kan di 85%. Kita ambil balik 85%. Maknanya kita ambil balik 4,250, kita kekalkan di dalam simpanan 750 sahaja. Ini sebagai deposit kita, ini sebagai financing daripada Quantum Metal. Nampak tak? Dekat mana anda boleh dapat beli emas pakai financing tanpa submit dokumen, tanpa tunggu approval, tanpa kena ada penjamin, hanya di Quantum Metal. Nampak tak? Ya. Okey. So dekat sini kita ambil balik 4,250, kita pun bayarlah segala-galanya, hangus dah duit kita, habis. Setiap bulan kalau tak buat GCA pun duit kita hangus sebanyak 4,250. Tapi di Quantum Metal walaupun hangus 4,250, emas kita masih ada 20 gram yang bernilai RM5,000. Sebab apa? Sebab kita simpan RM750, iaitu 15% daripada jumlah besar ni. Faham? Dia financing, 15% duit kita, 85% daripada Quantum Metal, tapi kita kena pinjam sekejap. RM5,000 ni masuk dalam akaun Quantum Metal. Yang 85% ni masuk balik dalam wallet kita, dalam bank kita 1 hingga 3 hari bekerja. Kalau anda janganlah buat masa weekend, anda buatlah hari bekerja. Jadi dia cepat sikit. Alright. So kita tengok apa hasilnya. Kalau setiap bulan kita buat, apa kita dapat? Contoh RM5,000, kita buat setiap bulan, kita katakan kita buat sampai 3 tahun. Setiap bulan kita buat selama 3 tahun sampai tahun 2025. Katakan harga emas tak berubah lah, mustahil lah kan, tapi kita anggaplah sebagai tak berubah. Senang nak buat calculation, kita dapat RM20, 20 gram sebulan. Kemudian kita ambil balik 4,200. Maknanya gaji kita setahun RM60,000, RM51,000 ni kita ambil hanguskan. Yang kita simpan cuma RM9,000 sahaja setahun. Ini kan Januari sampai Disember, maknanya setahun. Kemudian kita buat selama 3 tahun. Katakan tadi kita tengok daripada data sebelum ni, harga emas naik sehingga average 35% setahun. Kita jangan ambil 35% itu sangat bercita-cita tinggi. Kita ambil yang minimum sekali, contohnya 10%. Walaupun selalunya lebih pada 10%, tapi kita ambillah 10%. Jadi kalau 3 tahun, maknanya emas naik 30%. Kalau 30% daripada RM250 segram akan menjadi RM325 segram. Katakan selepas 3 tahun, yang saya beli pada Januari tahun 2022 ni, saya nak terminate. Sebab saya tengok dah ada kenaikan harga emas. Bila saya ambil harga baru, kita darabkan dengan 20 gram, kita akan dapat nilai baru di berapa? RM6,500. Sedangkan masa kita beli tu RM5,000 kan?
pakai financing tadi. Okey, sekarang nilai barunya RM6,500 nilai yang baru. So bila kita nak terminate akaun ni ataupun transaksi ni, kita kena bayarlah yang kita dah ambil tadi 85%. Bila kita bayar pun kita masih ada untung RM2,250. Sedangkan duit yang kita simpan, yang kita depositkan untuk pegang 20 gram ni adalah sebanyak RM750. Tapi lepas 3 tahun dengan kenaikan sikit je lah 30% setahun pun, 30% 3 tahun ni, kita dah boleh buat untung. Daripada 750 dah jadi 2,250. Faham tak? Jadi, kalau anda orang yang bijak Bistari, anda nak simpan cara biasa RM750 sebulan dekat cara biasa ataupun anda nak buat cara GCA. Kita tengok. Katakan 3 tahun, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Contoh, tadi ni setahun kita simpan setahun RM9,000, 3 tahun dah jadi RM27,000. Yang ini kalau kita simpan cara biasa. Tapi sebab kita buat GCA, yang kita simpan adalah 20 gram sebulan. Setahun 240 gram. 3 tahun dah jadi 720 gram. Dengan harga baru iaitu 325 kali dengan 720 gram, nilai barunya adalah RM234,000. Bukan RM27,000 lagi dah. Dah jadi RM234,000. Tapi ini untung kita ke? Bukan. Kita kena tolak dulu berapa yang kita dah ambil. 85% yang kita dah ambil tadi. Tolak 3 tahun dah jadi 153. Jadi 234 tolak 153, kita masih dapat untung RM81,000, bukan RM27,000. Ini kalau kita simpan cara biasa, tapi sebab kita simpan cara GCA, dapat RM80,000 sekiranya 3 tahun emas naik 30%. Harganya naik 30%. Kalau dalam masa 3 tahun tu katakan emas naik sebanyak 60%, dekat sini anda dapat untung double lah. 30% pun dah RM81,000. Maknanya kalau 60% dapat RM160,000. Berbanding cara biasa yang kita simpan RM27,000. Jadi dekat sini lagi banyak kenaikan harga emas ataupun lagi lama anda simpan, lagi banyak keuntungan anda. Itu dia punya tips. Jadi GCA ni sesuai untuk kita simpan untuk jangka panjang. Contoh kita buat jangka panjang apa dia? Simpanan saving kita, KWSP dan sebagainya. Cuba anda buat calculation. Ada orang buat calculation, contoh sebelum dia bayar kereta beza sebulan sekitar berapa ratus saya tak ingat dia punya bayaran berapa, 500 ke 800 tak ingat. Beza selepas 9 tahun, keuntungan daripada emas yang disimpan dia sebelum dia bayar kereta dia beli emas, kemudian dia withdraw dia bayar kereta. Selepas 9 tahun emas yang disimpan tu bila dijual semula boleh beli Alphard cash. Macam itulah lebih kurang. Jadi anda boleh buat calculation sendiri sebenarnya. Tapi kita tak tahu, Allah je yang tahu berapa harga emas, kenaikan harga emas tahunan. Tapi kita anggapkan perkiraan kita dengan cara paling minima pun dah untung. Jadi sebenarnya dengan GCA ni, contoh tadi gaji kita RM5,000, kita dah gegangkan duit kita tau. Kalau inflasi dia kecutkan duit kita, betul? Tapi dengan GCA dia gegangkan duit kita. Daripada RM5,000, sebulan tu kita dah boleh berbelanja macam gaji kita RM9,000. Sebab apa? RM5,000 beli emas, RM4,000 lebih, RM4,250 ambil balik bayar hutang. Jadi itu adalah perbelanjaan kita bulan tu. RM5,000 beli emas, RM4,000 lebih beli bayar hutang. Jadi RM9,000, seumpama gaji kita RM9,000. Jadi kalau orang gaji RM10,000, dia boleh dapat seolah-olah gaji dia RM18,000. Nampak tak? Itu untung dia. Tapi kalau tak guna fasiliti ni, rugilah. Kan? Cuba kita kira keuntungan bersih. Selepas 3 tahun, contohnya tadi, yang tadi ni, sama juga yang tadi, kita terminate. Bila kita terminate, kita jangan lupa, kita kena ambil nilai emas yang baru, maknanya 325 kali dengan 720 gram, kita dapat 234,000, tolak dengan berapa yang kita dah ambil tadi, 153,000 tolak, dan kita kena tolak juga dengan fees lah, sebab 3.5% setahun. Jadi, yang kita dah ambil tu 153,000 kali dengan 35% je. So kita kena bayar fee ni untuk 3 tahun baru 5,000. Cuba pergi pajak gadai. Setahun pun dah beribu-ribu. Okay? So tolak 75,645 ni bersih, untung bersih. Berbanding kalau kita simpan cara biasa
RM750 sebulan adalah RM27,000 selama 3 tahun. Nampak tak? Ini kalau kenaikan harga emas 30% setahun. Kalau kenaikan harga emas 50% 3 tahun atau 100% 3 tahun lagi banyaklah. Yang macam tu cara dia, ya, kita untuk fahamkan fasiliti GCE ni. Okey. Nak lebih faham nanti ikut kita punya kelas hari Rabu. So kalau tak ada modal, boleh tak simpan sikit-sikit selama 10 tahun? Boleh. Sebab minimumnya RM150. Bila kita beli RM150, contoh harga emas RM250 segram, kita dapat beli 0.6 gram. Kita ambil balik keluar RM127.5, kita hanya simpan RM22 saja. Contoh kita nak buat saving untuk anak. Anak kita ramai, kita tak mampu nak simpan seorang RM150. Tak ada duit kan nak simpan RM150 seorang kalau anak 10. Tapi dengan cara GCA boleh. Simpan RM150, ambil balik, tapi kita kekalkan RM22.5 je. Jadi 10 tahun, 270 kali 10, maknanya kita cuma simpan satu anak tu RM2,700. Selepas 10 tahun, katalah harga emas naik 10%, maknanya kalau 10 tahun dia naik 100%. RM250 dah jadi RM500. Jadi nilai baru emas dah jadi RM36,000. Tolak dengan yang kita dah ambil 85%, ya, kita masih ada buat keuntungan RM20,700. Cukup untuk anak tu sambung pengajian, betul tak? Itu kalau emas naik 10% setahun, kalau naik lebih lagi banyak kita dapat. Jadi ini adalah cara anda boleh buat planning, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak kahwin, nak buat simpanan masa depan, apa-apa sahaja planning anda dengan guna konsep GCA ni. Tapi buatlah planning tu untuk lebih 3 atau 4 tahun ke atas lah. Dia tak sesuai untuk short term sebab kita tak boleh nak jangkakan pergerakan harga emas dalam waktu yang dekat ni menguntungkan kan. So kita anggaplah sebab kita lagi banyak percentage naik, lagi banyak keuntungan kita. So anda buatlah projection untuk 4 hingga 5 tahun ke atas, ya. Alright. So daripada GCA ni kita boleh belanja macam biasa, kita boleh simpan emas, kita boleh untung. So kita kena tukar gaya hidup. Ya, ada banyak orang hari ni dia banyak duit. Tapi dia takut nak belanja. Kerja keras, kumpul duit, sampai dah tua tak belanja-belanja, takut duit habis, sampai tutup mata pun tak belanja. Jadi duit yang kita cari tu tak apa. Di sini kita boleh je belanja, boleh je pergi umrah, boleh je pergi makan angin, boleh je nak beli handbag mahal. Tapi beli emas dulu, baru ambil dan beli barang yang kita nak. Jadi lagi banyak kita belanja, lagi banyak emas yang kita terpaksa simpan sebenarnya. Dan apa jadi pada kita kalau kita tutup mata pun boleh akaun tadi anak kita warisi. Kekayaan kita tadi anak kita warisi. Kan kena smart kan? Perbelanjaan secara bijak. Kita tak ada duit nak wariskan kekayaan pada anak kita, tapi dengan duit hangus tadi kita beli emas, baru kita belanja, jadikan simpanan masa depan dan juga jadikan kita punya peninggalan untuk anak-anak kita. Okey? Macam tu maksud dia. Rugilah kalau siapa yang tak buat ni. Okay, yang seterusnya yang menarik juga adalah GAE. GAE ni anda jangan guna wang belanja hangus. Anda kena guna wang yang lebih. Maknanya ada duit ekstra, nak buat investment tak tahu kat mana. Simpan bawah katil pun tak tahu tak jadi apa. Nanti kena makan nanai kan. Jadi duit-duit ni kita boleh beli GAE. Tapi jangan beli GAE pakai duit beras, duit pampers anak. Sebab nanti kalau katakan macam sekarang ni ada harga emas agak landai kan, dia orang kata sideway kan, dia tak naik tak turun, dia macam gitu je. Nanti anda gelisah, alah bila nak boleh jual ni, payah ya. Ini adalah duit yang kita tak terdesak, kita boleh je tahan setahun, kita simpan, kita tak pakai setahun contohnya, boleh ya. Alright, so kita boleh gandakan sehingga mendapat 10 kali ganda keuntungan ya. Dia tak ada margin call, dia macam trading tapi dia tak ada margin call, dia tak perlu top up, kita punya modal tak hilang, emas kita tak desak ya. Bila harga emas naik kita collect untung, bila harga emas turun buat bodoh, jangan buat apa-apa. Okey, jual masa harga emas naik dan dia punya fees pun 3.5% setahun sahaja, jauh lebih murah ya dengan keuntungan yang kita akan dapat insya-Allah. Okay, so dia punya cara nak beli adalah GAE ini satu unit adalah $250, harga tetap $250. Kemudian $250 ni kita kalau nak tengok berapa yang kita bayar dalam ringgit, kita kena convert dengan tukaran hari itulah. Katakan hari ni 4.6 ringgit per $1, maknanya 250 bersamaan dengan 1,150 ringgit.
Kemudian kita kena bayar advance, kita kena bayar pendahuluan fees dia 3.5% untuk setahun. Untuk setahun, untuk satu unit kita kena bayar $78.75, tukar kali dengan 4.6 dapatlah RM360.25. Jadi maknanya satu unit kita kena bayar lebih kurang RM1,500. RM1,500 campur tolak lah ikut pertukaran harga mata wang kita. Ya, hari ini, esok mungkin lain macam tu. Ya, ini hanyalah pemahaman anda. Okey, jadi cerita dia macam ini. Modal kita kena keluar satu unit adalah $250, iaitu $1,150. Satu unit kita beli, syarikat bagi pembiayaan 9 unit. Tadi kalau GCA 15% kita punya modal, 85% modal syarikat. Di sini 10% duit kita, 90% biayaan daripada syarikat. Okey, jadi maknanya kita dapat 10 unit. Modal satu unit dapat 10 unit bersamaan dengan 11,500 lebih kurang ataupun 2,500. Jadi dia punya fees tadi dia kira daripada pembiayaan. 3.5% daripada $2,250 sama dengan 78.75. Ataupun 3.5% daripada 10,350 sama dengan 362.25. Faham? Yang ni. Jadi kita bayar untuk 1 tahun. Katakan kita daripada pembelian kita tiba-tiba bulan depan dah untung. Sebulan je dah untung. Kita nak terminate. Jadi 1 bulan je lah yang ditolak daripada RM362 ni. Baki 11 bulan tu dia akan masuk semula kepada akaun kita. Dia refund. Ya. Jadi dengan GA ini, dengan harga sepatutnya 1,150 ni kita patutnya dapat 3.86 gram. Sebabkan kita guna fasiliti GA kali 10, dia akan modalkan kita 10 kali ganda. Maknanya kita akan dapat kali 10, 38.68 gram. Daripada ini pegangan kita ni lah yang akan menentukan keuntungan kita. Sebab dalam wallet Quantum Metal, apa yang kita simpan adalah berapa gram emas, bukan berapa ringgit ataupun bukan berapa dolar. Okay, berapa gram. Okay. Macam mana kita kata dia memberi 10 kali ganda keuntungan? Okey, contoh ya. Kita ada modal RM10,000, kita ada dua pilihan, nak beli emas dekat kedai ABC ataupun nak beli emas dekat Quantum Metal. Katakan emas hari ni harganya RM250, dekat kedai ABC kita dapat 40 gram. Sedangkan dengan GAE kali 10 di Quantum Metal kali 10 kita dapat 400 gram. Modal kita sama tak? Sama. Kemudian katalah selepas 1 bulan atau 2 bulan harga emas atau lepas 6 bulan ke harga emas naik RM300 per gram. Bila dekat GA ni kan account trading, kita nak ambil untung kan. Bila kita nak ambil untung kita kena tengok ada perubahan harga tak. Dekat sini 1 gram kalau kita jual dah untung RM50. Jadi dengan 40 gram di kedai ABC tadi kalau kita jual kali dengan 40 kali dengan 300 dapat RM12,000. Ini nilai emas semasa lah. Ya, pada harga RM300. Sedangkan di Quantum Metal kalau kita jual 400 kali 300 120,000. Tapi adakah ini semuanya milik kita? Belum lagi, ya, belum untung lagi, belum kira keuntungan lagi. Dan untungnya adalah apabila kita tolak modal. Kedai ABC 12,000 tolak modal 10,000, untungnya adalah 2,000. Okey, di Quantum Metal 120,000 tolak modal 10,000 dan pembiayaan betul tak? Kita beli 10,000 pembiayaan 90,000 kan? Tolak 10,000, tolak 90,000, kita masih lagi ada untung RM20,000. Anda nampak tak? Betul tak? 2,000 dengan 20,000 ada ekstra 1 kosong dekat sini kan? Okey, cuba kita teliti sebenarnya modal yang kita keluar sama tak? Sama, RM10,000. Harga kita beli sama tak? RM250 sama. Harga kita jual sama tak? Sama, RM300 per gram. Untung per gram sama tak? Sama, RM50 per gram. Tunggu masa sama tak? Sama lah. Ya, sama. Cuma anda beli dekat kedai ABC, saya beli dekat Quantum Metal. Beli dekat Quantum Metal dengan GA kali 10, untungnya 10 kali ganda. Modal 10,000, anda dapat untung 2,000, saya dapat untung 20,000. Nampak? Ini adalah bestnya GA kali 10. Ya. So GA kali 10 ni, tadi kita belajar macam mana yang dikatakan keuntungan hingga 10 kali ganda. Sekarang saya nak cerita tentang macam mana kita nak untung cepat dengan GA kali 10. Kita tak perlu tunggu lama. Kenapa? Contoh, modal 10,000 sekali lagi, beli kedai emas ABC, contoh harga hari ini 250 gram. Kalau kita nak untung 100%, kita kena tunggu harga emas naik 100%. Betul tak?
kita kena tunggu emas naik RM500 per gram. Berapa lama nak tunggu? Wallahu alam, berapa tahun tak tahu. Okay? Tapi di Quantum Metal JA kali 10, beli RM250 per gram, kita tak perlu tunggu sampai harga naik 100%. Kita hanya tunggu naik 10% saja. Sebab modal kita dah 10 kali ganda, kita dah boleh profit 100%. Maknanya harga emas naik RM25 saja, yang ini jauh lebih cepat lah. Kan? Yang ini nak tunggu harga emas naik sampai RM250 lambat. Yang ini kita tunggu harga emas naik RM25 saja, kita dah boleh untung profit 100%. Nampak tak? Dia lebih cepat. Jadi, kalau kita nak terminate, pastikan masa kita jual harganya lebih tinggi daripada masa harga kita beli. Sebab 1% harga naik, kita untung 10%. 10% harga naik, kita untung 100%. Jangan jual masa harga tengah turun. Kita beli harga katakan 300, kita nak jual harga 250. Tak boleh lah. Sebab harga turun 1%, kita rugi 10%. Harga turun 10%, kita rugi 100%. Bila harga naik, kita terminate, kita ambil untung. Lepas tu kita tunggu harga turun, kita beli balik. Bila harga naik, kita jual balik. Bila harga turun, kita beli balik. Jadi dari situ kita kembangkan keuntungan kita. Bila harga turun, ada modal, beli lagi. Buying time, beli lagi. Kalau tak ada modal, tunggu saja. Hold saja apa aset yang kita dah ada tu. Jangan risau, kita tak hilang emas, kita tak hilang modal, kita tak perlu top up, tak ada margin call. Okay? Alright, simple. So, ini adalah macam mana kita nak tengok dalam kita punya wallet. Dekat wallet anda, pergi dekat bahagian GAE, anda boleh tengok transaksi banyak lah. Berapa kali anda dah buat GAE ni, berapa unit anda dah beli, tak kisah. Ini contoh satu unit yang anda beli, yang dia ni beli masa 5 Mac. 5 Mac dia beli, dapat 44.6 gram ya, untuk $250 tadi. Dan hari 1 Jun, dia tengok harga emas dah naik $61.55. Ada kenaikan harga. Dan dia punya total initial investment dia 250. Mana modal dia keluar satu unit 250. Hari ni satu unit tu dah berharga 498. Masa 1 Jun harga dia dah jadi 498. Ada profit kat sini. Berapa banyak profitnya? Tolakkan dapat 248.26. Profit ni kan? Profit. Jadi bila kita terminate, pergi dekat action ni, klik kat sini ada termination, terminate sahaja. Apa yang kita akan dapat adalah 498.26 ni, dan juga refund. Tadi kan satu unit 78.75. Maknanya dia sebab dia 88 hari je, balance dia kita bayar untuk 365 hari. Balance hari-hari yang lebih tu banyak 59.55 ni akan juga di refund. Jadi dua-dua ni akan masuk semula dalam akaun bank kita. Bila kita terminate JE, dia akan masuk bank account kita. Ya, dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Jadi kalau kita tengok profit kita ni berbanding dengan modal, dalam masa 88 hari dia untung 99.3%. Kan maksudnya harga emas naik 99%, tapi harga emas naik 9% saja. 9.9%. Tapi dia dah boleh untung 99% sebab dia beli kali 10. Faham? Alright? So ini ada banyaklah ya, testimoni 65 hari, 7 bulan, ada yang untung 85%, 100%, lagi banyak modal anda, lagi banyaklah keuntungan anda. Kan, macam ni modal 300,000, walaupun untung 31%, emas naik 3% je kan. Naik, dia dah untung 98,000, sebab modal dia besar lah. Kalau kita modal kecil, kecil lah contoh yang tadi, modal 1,000 maknanya dia beli 4 unit ni 4 unit 66 hari dia dah untung 48%, dia dapat 482. Siapa nak, di mana anda boleh buat investment yang boleh dapat profit dalam masa kurang 365 hari, 48%, 99%, 20% pun dah sangat banyak, betul tak? Jadi ini adalah caranya dengan JA kali 10. Tengok ya, dalam satu tahun ni, tahun 2020, ni graf setahun graf setahun. Dekat bila harga emas turun kita beli, bila naik kita jual, bila turun kita beli, bila naik kita jual, turun kita beli, naik kita jual. Dalam satu tahun ada lebih 10 kali spot untuk kita jual dan beli. Katakan kita beli di sini, kita jual dekat sini ada perbezaan harga 14%. 14% kalau JA kali 10 maknanya untung 140%. Sebab itu boleh buat untung yang banyak dalam JA kali 10. Walaupun pada harga yang mendatar, macam sekarang ni harga agak mendatar kan, bila turun cepat beli. Cepat beli,
nanti kita tunggu harga naik kita jual. Boleh juga kita buat profit berapa banyak kali. So dengan JA kali 10 boleh buat profit average 400, 200, 400 hingga 600%. Bergantung kepada alertness anda ataupun kemahiran anda, ya, dalam mengendalikan akaun anda. Tapi kalau kita tak mahir pun, kita katakan harga emas naik tahun tu 15%, cukup setahun kita sedar, alamak aku terlupa nak terminate, tengok kenaikan emas 15%, itu pun kita dah untung 150%. Faham tak? Tak ada masalah yang tu. Okay? Jadi quantum metal ni untuk semua. Kita ada 3 jenis akaun. Dan kalau anda tak ada modal sangat, anda adalah simpanan sana sini sikit kan. Contoh anda cakap, Puan Azmi, saya tak ada modal tapi saya nak ada apa orang kata duit cash untuk emergency apa, tapi saya bolehlah pinjam sekejap, nak invest dalam quantum metal boleh. Contoh anda campur-campur duit, anda ada 150,000, saya boleh bagi satu cara cadangan yang pertama. Mungkin anda boleh pecahkan, beli 10 unit JE, modal lebih kurang 14,000. Hari ni modal dia lebih kurang 15,000 lah, ya. So GCA akan balance. Jadi daripada 150,000 ni, 135,000 ni contoh, sekadar contoh. 135,000 anda dapat dah, katakan harga emas RM250 per gram, anda dapat 542 gram. Nampak tak? 542 gram. Ambil balik 85%. Iaitu 115%, simpan balik dalam bank anda ataupun tabung haji ataupun dalam akaun JCA anda. Yang ini adalah liquid. Anda boleh ambil bila masa cash anda. Yang kurang berapa? Lebih kurang 35,000 kurang kan? Daripada 35,000 tu, yang kekurangan tadi anda dah ada GCA sebanyak 542 gram. Dengan pinjam sekejap je duit tadi, 135 ni. Yang sekejap ambil balik 115. Anda dah ada 542 gram. Lepas tu yang anda beli JA ni dengan modal 14,000 ni, sebabkan anda beli kali 10, anda dah dapat daripada 44 gram dah jadi 440 gram, nilainya adalah 110,000. Modal berapa? Modal 14,000. Jadi JA anda dah ada 110,000, iaitu bersamaan dengan 440 gram. Jadi duit anda, modal anda 150 ni dah diregangkan, aset anda total dah jadi 360,000. Berkali ganda, nampak tak? Tunggu je emas naik, kita terminate GCA dengan JA ini, anda boleh buat profit daripada anda simpan saja. Faham? Ataupun mungkin cara kedua, GCA kan semuanya dulu, ambil 85% baru beli 10 unit. Cara yang ini dia lebih menguntungkan lagi. Tapi cash out anda kurang sikit lah, 113, kurang 2,000. Macam-macam mana cara anda nak buat pun boleh. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu anda fikir, kalau kita ada peluang untuk mengubah kehidupan kita, memperbaiki ekonomi kita, tapi kita tak lakukan apa-apa, rugi tak? Rugilah kan? Okay. Contoh lagi satu sebagai penutup, modal. Katakan anda ada modal 10,000, anda ada masa 5 tahun nak tengok perbandingan yang mana menguntungkan. Contoh 10,000 tadi anda boleh buat dalam bentuk simpanan tetap. Katakan pulangan sebanyak 3%, tak kisahlah kan. A, B, C dan suka hati anda. Kita tak ambil, kita compoundkan dia, kita tak ambil untung, kita reinvest selama 5 tahun. Dengan 3% setahun, kita dah kembangkan menjadi RM11,593. Kalau kita invest dekat tempat yang bayar lebih kurang 5% setahun, kita dapat untung tak? Dapat RM12,762. Ini congak anggaran kasar. Tapi anda kalau nak lebih untung, anda simpan emas. Emas ni dia naik satu tahun 15% hingga 35% average kan. Patutlah kita ambil 10% setahun. Kalau 5 tahun kenaikan 50%. Dengan kenaikan 5 tahun ni, dengan kenaikan 10%, anda boleh dapat sehingga RM16,105 lebih kan. Tapi kalau anda lebih bijak, anda beli kali 10, sebab apa? 5 tahun kenaikan emas 50%, anda tak trade in between dekat tengah-tengah tu kan. Tadi JA kita boleh buat banyak kali trading, tapi ni kita cerita satu kali trade je, maknanya setahun 10%, 5 tahun 50%, tapi sebab anda ambil kali 10, 50% dah jadi 500%. Jadi anda boleh untung sehingga 50,000. Kalau anda trade banyak kali lagi in between, lagi banyaklah anda untung. So, saya harap penerangan saya ini sedikit memberi kefahaman kepada anda. Kalau tak jelas, nak dengar semula, dapatkan rakaman dekat YouTube channel kita. Anda boleh dengar semula.
fahamkan semula, ataupun anda nak share daripada channel kita tu semua rakaman Billionaire Warriors ada, anda pilih yang mana anda rasa sesuai, anda boleh share dengan kawan-kawan anda yang tak dapat hadir di Zoom, ya. Dan saya harap ianya membantu anda, dan saya harap kita semua berubah ekonomi kita menjadi lebih baik, menjadi lebih senang, boleh membantu orang menjadi jutawan emas, insya-Allah. Okey, sekiranya ada kekurangan saya mohon maaf, dan saya harap ianya memberi manfaat. So saya sebelum berakhir hari ini, saya sukalah nak menjawab sekiranya ada pertanyaan yang boleh saya jawab, insya-Allah mana yang saya mampu jawab, dan anda bolehlah tuliskan soalan, ya. Tolong sharekan kita punya Facebook channel, YouTube channel. Saya minta semua orang tolong share, dan tolong jemput ramai-ramai lagi orang, kawan-kawan anda yang nak tahu, dan nak ubah nasib, yang nak faham tentang quantum metal setiap hari Isnin, ya. Okey, insya-Allah. Okey, saya tengok soalan yang ada. Wah, Bang Jam ada hari ni, terbaik. Bang Jam ni kita punya merchant yang mantap di Sabah sana, siapa tak kenal. Okey, Syamimi ada. Syamimi blur, kenapa blur Syamimi? Oh, slide blur, okey. Okey, laju sikit. Hari ni saya tak tahu saya makan apa, cakap laju pula. Ya. Alright. Tak ada soalan nampaknya. Alhamdulillah, hari ni semua jelas ya? Okey ke? Kita masih ada berapa orang kat dalam room ni? Ada 64 orang. Alhamdulillah, jelas. Okey. Okey. Kalau yang tak jelas tu boleh dengar semula rakaman ya? Alhamdulillah. Terima kasih AG, Puan Naimah, Asfa, Syazliza dan semua. So saya rasa tak ada pertanyaan malam ni, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan anda boleh tanya kepada konsultan ataupun kepada leader-leader anda untuk macam mana, kata ada modal, macam mana nak buat pembelian yang cara menguntungkan dan sebagainya, tolong refer kepada kawan-kawan anda. Okey? Kepada leader-leader anda maksud saya. Okey, jadi sampai sini sahaja dulu presentation saya untuk malam ini. Saya harap memberi manfaat kepada anda. Kita doakan kita sama-sama berjaya. Ya? Alright, terbaik Johnny. Okey. Sampai sini sahaja dulu. Maafkan kekurangan saya dan semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Bye.